Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 22 Syawal 23 Mei bersama saya Nazira Syaringat dan berikut tajuk utama malam ini. Kes HFMD di Pahang meningkat 8 kali ganda. Juga kerajaan henti ekspor 3.6 juta ayam sebulan. Isu bekalan ayam masih berterusan di Johor walaupun ada tempat yang berkurangan namun masih berada di tahap mencukupi dan terkawal. Esko Jawatan Kuasa Pelaburan, Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna Johor, Lee Ting Han, bagaimanapun tidak menafikan terdapat aduan diterima KPDN HEP negeri berhubung kekurangan ayam. Namun ia membabitkan kawasan luar bandar ekoran permintaan tinggi. Solusi jangka panjang memang kita akan kerjasama dengan Kementerian Asal Tani, MAFI untuk meningkatkan bekalan di negeri Johor supaya dia tidak berlaku lagi. Bagi pihak kerajaan negeri, kita memang ada program-program food security untuk menambahkan bekalan di negeri Johor. Kerajaan negeri akan membantu dari segi insentif, dari segi polisi untuk petani-petani, untuk peladang-peladang supaya kita dapat meningkatkan bekalan sebagai satu solusi jangka masa panjang. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas sesi mesra pelabur di Hotel Impiana Kulai Johor. Semalam, TV Al-Hijrah melaporkan bekalan ayam di negeri ini berkurangan dan dijangka meruncing minggu depan. Ia ekoran keluhan peniaga ayam segar yang mendakwa menerima ayam hanya 30 hingga 40% sahaja berbanding 500 ayam yang ditempah setiap hari. Malah saiz ayam yang diterima juga lebih kecil berbanding sebelum ini. Sementara itu, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh mengingatkan pemain industri ternakan ayam di negara ini supaya tidak meneruskan percaturan dan permainan harga di sebalik masalah kekurangan bekalan di pasaran ketika ini. Katanya, isu berkenaan sepatutnya tidak timbul kerana pada asasnya bekalan untuk pasaran tempatan adalah sangat mencukupi. Menafikan bahawa ada penyakit kepada ayam dan ini sepanjang masa dia sentiasa ada. Yang saya sebut tadi fokus iaitulah permainan. Yang ini, yang kalau penyakit saya boleh terima dengan baik, tak ada masalah. Tapi kalau ada permainan yang tidak sepatutnya kita buat semata-mata untuk kita mencari keuntungan mudah dan seumpamanya dan supaya tambah-tambah situasi dalam negara kita jadi kalut, itu adalah sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku. Beliau ditemui media pada Majlis Sambutan Aidilfitri Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Terengganu di Kuala Terengganu. Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi berkata kerajaan telah mengambil beberapa tindakan untuk mengimbangi semula keperluan ayam negara termasuk memansuhkan permit import AP untuk bahan makanan kerana ia dapat mengurangkan persaingan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata mesyuarat Kabinet hari ini sebulat suara menetapkan ekspor sebanyak 3.6 juta ayam sebulan dihentikan bermula 1 Jun ini. Ia sebagai sebahagian daripada 5 pendekatan segera bagi mengatasi isu kekurangan bekalan bahan makanan itu. Dalam kenyataan yang dikeluarkan petang tadi, Datuk Seri Ismail Sabri berkata tindakan itu diambil sehingga harga dan pengeluaran ayam kembali stabil sebagai memberi keutamaan kepada rakyat negara ini. Selain menghentikan ekspor ayam, Datuk Seri Ismail Sabri berkata kerajaan juga akan mewujudkan stok penimbal ayam dan mengoptimumkan fasiliti penyimpanan bilik sejuk sedia ada milik Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI dan agensi kerajaan yang lain. Kerajaan katanya kesal dan kecewa terhadap tindakan beberapa syarikat yang menghentikan bekalan ayam sehingga menyebabkan berlakunya peningkatan harga dan kekurangan bekalan di pasaran. Dalam pada itu mengulas mengenai kewujudan kartel dalam kalangan syarikat besar, Datuk Seri Ismail Sabri berkata kerajaan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak terbabit sekiranya wujud kesepakatan kartel dalam isu harga dan bekalan ayam dan siasatan oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia MYCC mengenainya dijangka selesai Jun ini. Jumlah kes penyakit kaki, tangan dan mulut HFMD di Pahang membimbangkan selepas ia meningkat kepada 8 kali ganda.
Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman berkata, sehingga Mei ini sebanyak 1,744 kes dilaporkan berbanding 205 kes dalam tempoh yang sama tahun lalu. Daripada 1,744 kes ini, sebanyak 8.3% ataupun 145 kes dikenal pasti dari penularan yang berlaku di pusat-pusat pendidikan kanak-kanak seperti taska, tadika dan prasekolah. Manakala selebihnya atau 91.7% adalah penularan secara sporadik. Beliau berkata demikian selepas Majlis Jalinan Kasih Aidilfitri bersama warga Bera di Dewan Majlis Daerah Bera Padang Luas. Sementara itu, penilaian risiko dilakukan Jabatan Kesihatan Negeri JKN terhadap peningkatan kes penyakit HFMD mendapati belum ada keperluan untuk menutup taska, tadika dan kelas prasekolah di Pahang. Menurut Datuk Nurul Azali, tindakan penutupan taska akan dibuat jika penilaian risiko oleh JKN Pahang mendapati jumlah penularan kes HFMD di negeri ini bertambah serius. Sebelum ini, media melaporkan sebanyak 12 pusat jagaan kanak-kanak di Melaka sudah ditutup selepas mencatatkan 1,378 kes HFMD sehingga 14 Mei lalu. Lebih 300 pesawah rugi jadual tanam semula berganjak. Alhamdulillah, bertemu kembali. Seorang lelaki kurang upaya OKU dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan 10 sebatan oleh Mahkamah Session Air Keroh hari ini. Ia selepas tertuduh mengaku bersalah atas tuduhan merogol anak tirinya 2 tahun lalu. Tertuduh yang berusia 27 tahun membuat pengakuan bersalah itu di hadapan Hakim Maziah Johari Muhammad Tajuddin. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didapati merogol mangsa yang juga anak tirinya yang ketika itu berusia 15 tahun. Kesalahan tersebut dilakukan dalam bilik tidur mangsa di sebuah rumah di Kampung Solok Bukit Bayan, Bukit Katim, Melaka pada jam 2 pagi 19 Februari 2020 lalu. Tertuduh yang bekerja sendiri itu didakwa di bawah Seksyen 376-3 Kanun Kesiksaan yang boleh dipenjara maksimum 30 tahun dan 10 sebatan. Terdahulu, pendakwaan yang dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Nazrin Ali Rahim memohon hukuman setimpal dikenakan terhadap OKU lembam itu memandangkan kesalahan dilakukan adalah serius. Hakim Maziah Johari kemudian memerintahkan tertuduh dipenjara 15 tahun dan 10 sebatan bermula dari tarikh ditangkap pada 9 Mac 2020 lalu. Nelayan yang terjatuh ke dalam laut di perairan Cendering di Kuala Terengganu ketika dalam perjalanan pulang selepas mencandat sotong 8 hari lalu ditemui lemas pagi tadi. Pengarah Maritim Negeri Terengganu, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli berkata, mayat T. Razali Wok, 74 tahun, ditemui nelayan tempatan dalam keadaan terapung pada kedudukan 28 Batu Nautika Timur Kuala Terengganu. Jelas Muhammad Sufi sejurus menerima laporan mengenai kejadian tersebut. Maritim Negeri Terengganu bersama Maritim Rescue Subcenter MRSC Kuantan telah menggerakkan bot pengawal 16 dan tiba pada jam 12 tengah hari dan membawa mayat mangsa ke jeti Maritim Negeri Terengganu. Katanya mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis dan dibawa ke bilik forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk tindakan lanjut. Pada 16 Mei lepas, T. Razali yang berasal dari Kampung Raja Cendering dipercayai terjatuh kira-kira 5.30 pagi ketika dalam perjalanan pulang selepas mencandat sotong bersama 3 rakan termasuk tekong. Namun kehilangan warga emas itu hanya disedari rakannya pada jarak 4 Batu Nautika dari pangkalan di Cendering. Lebih 300 petani di Kampung Pida 6 Jerlun mengalami kerugian apabila jadual tanaman semula padi terpaksa berganjak dan berlaku kelewatan selepas petak sawah tidak dapat dikeringkan dan digenangi air. Menurut petani, sepatutnya jadual penanaman semula musim kedua tahun ini telah berjalan awal Mei lalu dan kini mereka terpaksa menanggung kos membajak semula tanah sawah.
Pesawah Khalid Taib berkata kesemua petani yang menjalankan penanaman padi di kawasan sawah di bawah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA kini menanggung kerugian. Ia selepas benih padi yang ditabur musnah disebabkan petak sawah ditakungi air akibat kegagalan air mengalir sempurna. Katanya pokok kemelin yang berada di dalam tali air menyekat aliran air dan ini mengakibatkan mereka tidak dapat mengepam keluar air di petak sawah. Ni mana dia tambah sikit. Mana dia akan keluar modal kita. Modal banyak. Jadi kos kita tu akan bertambah. Macam dia besok so kita tabakkan ayak. Memang ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Pada musim lepas tu kita banyak yang tak berjaya. Petani terpaksa kena keluar duit 2 kali ganda. Hingga tabak tu kita 3 kali pun ada. Seorang lagi pesawah Saad Abdul 83 tahun berkata dia sudah mengusahakan sawah di kampung Sena lebih 40 tahun dan kejadian terbaru ini menyebabkan dia kerugian lebih RM2,000. Ni pakcik kutip dia jalan nak racun ni. Nak racun tapi mana depan tak pun nak korek. Itu pun benda hal depan buang-buang tak habis tu nak kena racun lah. Orang tak racun tak ada lah. Kembali ni dia buka bagi luih lagi ya. Bagi mengatasi masalah itu, petani terpaksa mengumpul wang dan menyewa jentera pengorek bagi membuang pokok kemelin dan mendalamkan tali air. Justru petani merayu pihak MADA mengambil tindakan menyelenggara tali air dengan baik dan sempurna. Masalah dia bukan kata musim ni. Daripada musim lepas pun kami semua guna pam. Pam air keluar negeri. Musim ni memang paling teruk. Tak boleh gerak langsung. Dalam benang saya pun dah rasanya air masuk bulan 1 tu sampai ke hari ni memang tak kering-kering. Kami di sini minta pihak MADA mai pantaulah, tengoklah nasib kami di sini ya. Jadi kami nak buat benang pun air pun dah tak boleh nak berjalan. Jadi masalah pada kami pun yang tak tabung pun ada lagi. Masalah air lah. Sementara itu, Berita Al-Hijrah mendapatkan reaksi timbalan Pengurus Besar Teknikal MADA Nik Kun Nikmat. Beliau memaklumkan kerja penyelenggaraan tali air terhenti seketika disebabkan berlaku kerosakan pada jentera pengorek. Katanya kerja pembaikan jentera sedang dilakukan kerana memerlukan penggantian komponen mekanikal dan dijangka siap pada 24 Mei dan kerja-kerja pembersihan tali air tersebut akan disambung semula pada 25 Mei. Umat Islam yang termakan daging import tidak halal tanpa sengaja dikira terlepas daripada tanggungjawab sebagai seorang Islam. Itu reaksi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Senator Datuk Idris Ahmad mengenai isu sembelihan haiwan di luar negara baru-baru ini. Katanya menurut Islam, sesuatu perkara dihukum secara zahir atau luaran. Bagaimanapun, pihaknya tidak berkompromi dalam hal yang melibatkan halal haram makanan. Dalam agama ni benda yang kita tidak tahu bukan tanggungjawab kita. Sebab tu macam kita pergi rumah orang, kita tak perlu nak tanya ayam ni dia curi ke, dia belah sini. Kita pun yang penting pada kita ialah kita dah dapat sertifikat halal yang kita beli barang tadi kan. Kita tak perlu soal banyak. Beliau berkata demikian pada program Liqaq Mahabbah Sekretariat Dakwah Korporat JAKIM dan Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri bersama Ketua-Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat-Syarikat Korporat Malaysia dan Wakil Tetap SDK JAKIM 2022 hari ini. Sebelum ini, media melaporkan lesen rumah sembelihan di Australia telah digantung JAKIM serta-merta selepas seorang bekas pekerja di pusat penyembelihan yang diiktiraf JAKIM itu mendakwa berlaku pelanggaran SOP keselamatan makanan, kebersihan dan piawaian halal. Sementara itu, penolong pengarah kanan Sekretariat Majlis Halal Malaysia, Muhammad Naim Muhammad Aziz berkata, Pusat Sembelihan Thomas Food International Lobitel Australia yang didakwa dengan pelanggaran SOP tersebut berdepan semakan audit semula oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV bersama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Audit ini amalan prosedur yang sedia ada yang sedang berjalan dan pihak Jabatan Veterina telah pun menyampaikan makluman supaya penilaian semula dibuat ke atas bukan hanya satu rumah sembelihan tapi semua rumah sembelihan yang telah pun diluluskan. Kerana ada tempoh-tempohnya yang perlu kita buat sampai tahap perlu dinilai semula.
Muhammad Naim juga berkata walaupun Australia merupakan pengeksport terbesar daging import, namun Malaysia tidak bergantung sepenuhnya terhadap negara itu kerana terdapat negara lain yang juga mengeksport daging halal yang mempunyai kelulusan daripada JPV dan JAKIM. Beralih ke isu aplikasi digital Al-Quran yang dikatakan mengandungi tafsiran berasaskan fahaman Syiah. Pendakwah Nabil Ahmad menegaskan orang awam perlu lebih cakna dan teliti dengan isi kandungan ajaran yang dipaparkan. Jelasnya, bagi mengelakkan daripada terpesong, pengguna perlu mengetahui perkara asas seperti yang diamalkan Ahli Sunnah wal Jamaah bagi membolehkan umat Islam dapat membezakan ajaran yang berada di aplikasi tersebut bercanggah atau tidak. Antaranya ialah jikalau di dalam kandungan aplikasi tersebut menyatakan bahawa ada ciri-ciri yang bersifat khariqul adah, di luar daripada kebiasaan yang kita belajar daripada kecil sehinggalah meningkat dewasa. Itu perlu lebih berhati-hati. Antaranya mengetahui tentang kewujudan, tentang kehadiran ataupun kewujudan Imam Mahdi. Dan seterusnya mendakwa bahawa masih ada ruang menerima dan turunnya wahyu sehingga boleh merubah Al-Quran yang ada daripada dulu sampailah hari ini sehingga pada hari kiamat. Tambahnya, antara ciri-ciri lain untuk mengenal pasti ajaran tersebut bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah mengetahui nasib seseorang, mampu untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala serta membolehkan perkara yang salah. Justru beliau menasihati agar orang ramai supaya merujuk ilmuwan atau ahlinya jika tidak tahu ataupun mempelajari ilmu berkenaan di saluran yang betul. Sebab itu dalam Quran surah An-Nahl Allah sebut fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang memahami ataupun kita sebut orang yang lebih alim, lebih tahu daripada kita sekiranya kamu tidak mengetahui akan sesuatu. Maka perihal ini, kalau aplikasi kita tak mampu untuk menyoal dan mendapat jawapan secara terus, alangkah lebih baiknya dalam situasi kita hari ini di surau, masjid, apatah lagi dalam ruang lingkup teknologi yang semakin canggih ini, gunakan peluang untuk kita belajar, berguru dengan guru kita, kemudian dapatkan jawapan. Dalam pada itu, bagi memastikan tiada lagi aplikasi yang boleh menyesatkan ummah ada di platform digital, beliau menyeru supaya orang ramai memaklumkan kepada pihak berkuasa agama untuk tindakan segera. Kemarin, Kementerian Dalam Negeri berkata akan mengambil tindakan bersesuaian berhubung dakwaan wujudnya satu aplikasi digital Al-Quran yang dikatakan mengandungi penyelewengan atau tafsiran yang berasaskan fahaman Syiah. Kes penyakit kaki, tangan dan mulut HFMD. Ada sesetengah individu mengambil rawatan alternatif bagi merawat jangkitan HFMD anak mereka. Pakar kanak-kanak Dr. Muhammad Zakrul Razmal Muhammad Pozi berpendapat kaedah tersebut boleh membahayakan kesihatan luaran dan dalaman mangsa, terutamanya masalah dehidrasi. Jelasnya, meskipun jangkitan HFMD diklasifikasikan sebagai penyakit yang boleh hilang dengan sendirinya, namun ia masih memerlukan rawatan dari doktor yang bertauliah. Komplikasi-komplikasi yang melibatkan penyakit HFMD adalah apabila kekeringan tu sangat teruk atau dehydration dan juga kesakitan yang teruk. Apabila seseorang anak itu mengalami kesakitan dan juga mengalami kekurangan air, dia boleh terdedah kepada komplikasi-komplikasi umpamanya kardiomyopati atau radang di jantung dan radang di otak, tetapi ini juga lebih dikaitkan dengan HFMD yang diakibatkan oleh enterovirus 71 juga dikenali dengan EV71. Tambahnya, jika ibu bapa masih meneruskan rawatan alternatif menggunakan daun semambu, kunyit dan sebagainya, ia akan menjadikan kulit bangsa mengalami kelepuhan. Yang ketiga adalah apabila anak-anak ini tidak juga dirawat dengan betul, sebaliknya digunakan daun semambu, diberikan disapukan kunyit, disapukan halia, disapukan segala benda di atas kulit mereka, kulit yang tidak bersalah itu boleh mengalami kelepuhan ataupun melecet dengan teruk. Jadi sila elakkan penggunaan barang-barang seperti ini kerana boleh menyebabkan komplikasi-komplikasi jangkitan pada kulit yang tidak ada kena-mengena langsung dengan HFMD. Dalam pada itu, Berita Al-Hijrah mendapatkan pandangan seorang ibu kepada mangsa HFMD untuk berkongsi pengalamannya sendiri semasa mendapatkan rawatan
bagi menjaga anaknya yang baru berusia 2 tahun. Bagi Nur Saira Azmi, dia lebih memilih untuk mendapatkan rawatan secara klinikal kerana dia percaya perubatan saintifik tidak akan memudaratkan kesihatan anaknya. Memang tak guna alternatif kampung lain sebab that time memang ingat dia betul-betul demam biasa. And dah masuk ward baru dapat detect kena HFMD. And ada juga orang duk suggest kan guna daun bambu, lepas tu jemuk dengan kunyit letak tengah panas semua tu. The reason why saya tak buat cara perubatan tu juga sebab saya jaga anak saya kat hospital. So saya rasa guna cara hospital dengan bagi ubat antibiotik semua tu lagi elok lah. Tak pernah lagi lah jumpa kan orang cakap guna rawatan tradisional macam tu dia berkesan. Bagaimanapun, Berita Al-Hijrah juga melihat beberapa lampiran di Facebook yang menyatakan mereka hanya menggunakan rawatan alternatif bagi merawat penyakit tersebut. Antaranya adalah menggunakan daun semambu serta kunyit dan rata-rata mereka memberikan maklum balas yang positif. Lebih 400,000 pek daging korban diagih di 7 negara. Alhamdulillah, masih bersama Berita Al-Hijrah. Konflik yang berlaku di Palestin seharusnya dijadikan titik permulaan bagi umat Islam untuk bersatu. Pengerusi Jawatan Kuasa Program Sidang Kemuncak Ulama Islam 2022, Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali berkata, jika penyatuan ummah itu dapat dicapai, bukan sahaja isu Palestin, malah isu ummah dunia yang lain juga dapat ditangani secara bersama. Kita tidak boleh menyatukan semua orang pada idea, tetapi ada titik bersama yang kita boleh bersatu. Dan titik bersama itu adalah Palestin. Jadi jadikan Palestin titik bersama kita untuk menyatukan orang Islam, duduk di satu platform untuk kebaikan orang Islam di Palestin. Di situ kita boleh gunakan pula sebagai platform untuk menyatukan mereka pada isu-isu yang lain. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis makan malam bersama Perdana Menteri pada hari terakhir Sidang Kemuncak Ulama Islam 2022 yang diadakan di Pusat Konvensyen dan Hotel Movenpick di Sepang. Dalam persidangan itu juga katanya 24 syur juga telah diusul sepanjang Sidang Kemuncak yang dihadiri lebih 150 ulama dari lebih 50 negara. Turut dibangkitkan usul untuk mengkaji semula fatwa larangan melawat Al-Aqsa untuk umat Islam yang dibuat segelintir tokoh ulama atas sebab Baitul Maqdis di bawah jajahan Israel. Selain itu, sidang kemuncak itu juga mengesyorkan agar satu ensiklopedia berkaitan Palestin diwujudkan bagi menangkis usaha segelintir pihak yang menyebarkan maklumat salah berhubung Palestin dan perjuangan rakyatnya. Yayasan Ikhlas sasar untuk mengagihkan 412,700 pek daging korban di 7 buah negara termasuk Malaysia menerusi kempen Korban Ikhlas 2022. Pengarah Perhubungan Korporat Yayasan Ikhlas, Insinyur Kamaruddin Kasim berkata, penyertaan korban di Malaysia bermula pada harga RM700 bagi satu bahagian, manakala penyertaan korban di luar negara bermula RM390. Tambah Insinyur
Sebanyak 1.7 juta ringgit telah dibelanjakan Pusat Khidmat Ahli Parlimen Bengkalan Cepa sepanjang tahun ini bagi menyantuni pelbagai kategori masyarakat seperti asnaf, B40 serta komuniti nelayan dan petani di kawasan parlimen berkenaan. Menurut Ahli Parlimennya Datuk Ahmad Marzuq Syari, daripada jumlah tersebut, RM800,000 telah diagihkan secara langsung kepada golongan sasar menerusi bantuan Ramadan dan Aidilfitri, bantuan ibu tunggal serta agihan barangan keperluan untuk mereka yang layak. Datuk Ahmad Marzuq yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata bagi meringankan beban golongan B40, pihaknya turut menghulurkan bantuan kelengkapan persekolahan dengan nilai hampir RM200,000 dengan bantuan agensi kerajaan lain seperti Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam YAPIM. Manakala hampir RM700,000 pula telah dibelanjakan sehingga Mei tahun ini bagi projek memperbaiki infrastruktur jalan-jalan kecil dan longkang serta bantuan kepada pondok-pondok tahfiz di kawasan tersebut. Kita telah pun sentiasa mengadakan jadual mesyuarat berkala dengan penghulu-penghulu untuk mereka mengenal pasti apa lagi keperluan rakyat di setempat dalam kawasan mukim masing-masing dan mereka telah pun menyalurkan maklumat itu kepada kita dan yang terbaru kita telah mengangkat untuk pembinaan beberapa rumah asnaf yang kita telah mohon dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk disegerakan insya-Allah. Lebih kurang kita telah mengangkat permohonan sebanyak 2 juta untuk membaiki lebih kurang 80 buah rumah. Beliau berkata demikian kepada Berita Al-Hijrah selepas menyampaikan bantuan kepada mangsa kebakaran yang juga merupakan seorang ibu tunggal, Minah Draman di Desa An-Nur, Bengkalan Cepa. Turut hadir pengurus YAPIM Negeri Kelantan, Nik Muhammad Nurul Ihsan Saleh. Kita mesti sama-sama memastikan kebajikan anak-anak yatim sentiasa terpelihara. Anak-anak yatim adalah anak istimewa keluarga Malaysia. Dengan itu, sekian Berita Al-Hijrah. Ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Saya Nazira Syariat. Assalamualaikum dan selamat malam.